Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk tugasan kerja khusus, tugasan yang ketiga bagi subjek pengajian akhlak iaitu PMK 3103. Okey, kumpulan kami ditugaskan untuk membuat pembentangan bagi isu keruntuhan akhlak iaitu merempit. Okey, kumpulan saya terdiri daripada 3 orang ahli termasuk saya sendiri iaitu Nurin Syahidah binti Cik Helmi iaitu saya selaku pembentang yang pertama, dan bersama lagi dengan 2 orang rakan saya iaitu Nur Adibah Afifah binti Ahmad selaku pembentang yang kedua, dan pembentang yang ketiga ialah Nur Syamimi binti Sepian. Okey, baiklah. Kita pergi kepada isi kandungan yang akan dibincangkan oleh kami dalam pembentangan kali ini. Terdiri daripada 6 kandungan. Okay, yang pertama kita akan tengok kepada pengenalan tentang keruntuhan akhlak. Yang kedua kita akan pergi kepada definisi merempit. Yang ketiga kita akan tengok apakah punca masalah kepada merempit. Yang keempat kesan. Yang kelima, cadangan penyelesaian bagi isu merempit ni. Dan yang keenam, kesimpulan. Okey, baiklah, kita pergi kepada pengenalan terlebih dahulu. Okey, pengenalan bagi keruntuhan akhlak. Okey, menurut Kamus Dewan edisi ketiga, keruntuhan membawa maksud perihal runtuh ataupun kejatuhan, kerosakan dan juga kerobohan. Okey, manakala dari segi akhlak pula, akhlak membawa maksud budi pekerti, kelakuan dan tingkah laku manusia sama ada baik ataupun buruk. Okey, itu adalah definisi bagi akhlak. Okey, untuk definisi bagi keruntuhan akhlak. Okey, istilah bagi keruntuhan akhlak ni, okey, dia bermaksud rosaknya akhlak seseorang itu apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan menyimpang daripada perbuatan budaya masyarakat timur seperti terlibat dengan seks bebas, lari daripada rumah, penagihan dadah, minum minuman yang keras iaitu arak, merempit dan isu yang melibatkan perkara-perkara yang melibatkan kepada perbuatan jenayah seperti mencuri, merompak, merogol dan juga membunuh. Okey, tapi untuk isu pembentangan kami pada kali ini, kami akan fokuskan kepada isu merempit sahaja. Okey, jom kita tengok apa itu merempit. Okey, merempit ni dia merupakan satu istilah kepada penunggang motosikal ataupun orang yang membawa motosikal yang terlibat dengan perlumbaan haram. Biasanya mereka ni menggunakan motor kapcai ataupun kita biasa tengok kalau orang yang terlibat dengan merempit ni, okey, motosikal dia punya exhaust dia akan bunyi bising lah. Okey, rempit ni juga sering dikaitkan dengan kegiatan lain seperti gangster, merompak, biasanya merompak secara berkumpulan beramai-ramai bersama rakan-rakannya yang lain. Okey, terlibat dalam pergaduhan, tingkah laku musnah, kecurian dan juga buli. Okey, biasanya mereka ni dia akan beraksi ataupun melakukan sesuatu perkara seperti merempit ni pada waktu petang, waktu senja, waktu pagi dan juga malam. Sebab biasanya waktu-waktu macam ni tak ramai orang menggunakan jalan raya lah. Okey, rempit ni ialah ataupun biasanya rempit ni kita dikenalinya sebagai sekumpulan penunggang motosikal yang menunggang motosikal ni secara melulu dan juga berbahaya, sama ada membahayakan dirinya sendiri ataupun pengguna jalan raya yang lain. Okey, biasanya kita tengok orang yang bawa motor secara berbahaya ni dekat atas jalan raya, jalan besar. Biasanya kita akan tengok diorang melakukan aksi mengangkat motor, ada yang baring atas motor, ada yang berdiri dan sebagainya. Okey, baiklah, yang seterusnya saya akan kupaskan dengan lebih lanjut lagi apakah sebenarnya punca berlakunya
isu merempit ni. Okey, kat sini kami nyatakan 4 punca. Yang pertama, kurang didikan agama daripada ibu bapa. Okey, ataupun dalam konteks pendidikan lah. Okey, yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Yang ketiga, kurang perhatian daripada ibu bapa ataupun kita boleh tengok dari segi status ekonomi keluarga si pelaku. Dan yang keempat, cara hidup seseorang tu ataupun dari kita boleh tengok dari segi aspek persekitaran. Okey, baiklah, untuk kurang didikan agama, puncanya daripada kurang didikan agama dalam kalangan remaja ni. Sebab apa? Okey, sebagaimana kita ketahui, zaman remaja ni merupakan zaman yang paling rapuh dalam kehidupan mereka. Sebab apa? Remaja ni adalah salah satu insan yang akan membangunkan negara, sesuatu negara tu, sebuah negara tu. Tanpa adanya masa depan cerah daripada seseorang remaja tu, kita tak akan dapat tengok apa sebenarnya masa depan negara kita. Okey, baiklah. Jadinya nak kata ni kat sini betapa pentingnya didikan agama kepada anak-anak sejak kecil lagi. Sebab apa? Didikan agama ni merupakan satu perkara yang paling asas sekali yang perlu setiap ibu bapa terapkan daripada anak-anak tu kecil lagi. Bak kata pepatah Melayu tu sendiri, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Okey, biasanya kita dapat tengok remaja yang terlibat dalam isu merempit ni, kebiasaannya ibu bapa mereka ni sibuk bekerja sehingga ibu bapa tak sempat nak ambil tahu tentang soal didikan anak-anak. Biasanya ibu bapa ni dia akan meletakkan sepenuhnya tanggungjawab didikan agama tu kepada guru-guru di sekolah, terutamanya guru pendidikan Islam. Sebab dia orang rasakan apa gunanya guru-guru di sekolah kalau guru-guru tu tak mampu nak bagi didikan agama sepenuhnya kepada anak-anak mereka. Namun sebenarnya tanggapan seperti ini adalah salah, kerana anak-anak mendapat pendidikan pertama adalah di rumah sejak kecil lagi. Daripada ibu bapa itulah kita boleh tengok macam mana sebenarnya masa depan anak-anak tu sendiri. Sebab anak-anak ni merupakan cerminan kepada ibu bapa. Okey, maksudnya kat sini adalah tak wajar lah kalau ibu bapa tu melepaskan tanggungjawab mereka macam tu je. Maksudnya ibu bapa tak ambil kisah langsung tentang didikan agama anak-anak. Maksud kat situ adalah satu perkara yang tak wajar sekali. Sebabnya anak-anak ni merupakan anugerah daripada Allah kepada mereka, dan mereka harus menjaganya sebaik yang mungkin dan mendidiknya dengan nilai agama yang cukup. Okey, baiklah, untuk punca yang kedua pula yang membawa kepada berlakunya masalah rempit yang semakin berleluasa ni ialah pengaruh daripada rakan sebaya. Okey, rakan ni merupakan golongan yang paling hampir sekali dengan kita selepas ahli keluarga, terutamanya ketika kita berada di sekolah ataupun di luar kawasan rumah. Sebabnya kita akan banyak menghabiskan masa dengan rakan-rakan. Okey, menurut Mustafa Fahmi, beliau menyatakan bahawa remaja ni cenderung untuk menuruti tingkah laku kumpulan yang mana seseorang tu berada. Okey, contohnya dekat peringkat awal remaja ni, remaja biasanya berada dalam satu kelompok yang sama dan apa yang rakan mereka buat, dia akan ikut sekali. Okey, contohnya apabila seseorang remaja tu berkawan dengan seorang yang kaki rempit, okey, biasanya mereka ni akan dianggap ketinggalan zaman lah sekiranya individu tu tak ikut apa yang rakannya buat, iaitu merempit. Jadinya kat sini mereka akan rasa sedikit tercabar dan mereka akan terikutlah apa yang dikatakan oleh rakan mereka, sehingga boleh membawa kepada kecederaan ataupun kemalangan. Sebab isu rempit ni biasanya kita boleh tengok rempit ni akan membahayakan kesihatan dia sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Demografi profil remaja yang biasanya terlibat dalam kes lumba haram ataupun kes rempit ni lah berada di antara umur 15 hingga 23 tahun. Okey, 15 hingga 23 tahun ni sebanyak 73.8% yang terdiri daripada
masyarakat Melayu yang terdiri daripada orang Islam tu sendiri. Okey, kat sini kita nak katanya remaja pada masa kini berada dalam keadaan yang boleh dikatakan berada dalam keadaan yang agak teruk lah. Sebabnya kebanyakan remaja, terutamanya golongan lelaki lah, golongan lelaki yang terlibat dalam kes rempit ni. Okay. Jadinya nak katanya dekat sini pengaruh rakan sebaya tu memberi kesan yang sangat mendalam-dalam kepada kehidupan seseorang remaja tu. Oleh itu, sebagai seseorang remaja, mereka perlulah memilih rakan yang boleh membawa ke arah kebaikan, bukannya rakan yang mempengaruhi mereka ke arah perbuatan yang tidak baik seperti merempit, merokok dan sebagainya. Sesungguhnya peribadi yang baik daripada kalangan masyarakat, daripada kalangan remaja dan siapa-siapa sahaja akan membina dan membentuk sebuah negara yang berkualiti, yang mampu menjadi contoh kepada negara lain dan akan dapat membina sebuah keluarga Malaysia yang bersatu padu. Okey, baiklah. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang punca yang ketiga dan juga yang keempat, saya akan serahkan kepada pembentang yang kedua, iaitu Nur Adibah Afifah binti Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, saya Nur Adibah Afifah binti Ahmad akan meneruskan pembentangan mengenai punca berlakunya kes ataupun kegiatan merempit. Jadi, punca yang seterusnya adalah kurang perhatian daripada ibu bapa ataupun kita boleh lihat daripada status ekonomi keluarga. Ibu bapa ni dia merupakan ketua keluarga bagi memastikan anak-anak terlibat dengan hubungan sosial yang baik. Jadi, kebanyakan anak-anak di bandar lebih terdedah dengan budaya merempit. Lebih-lebih lagi apabila ibu bapa tu dia membelikan motosikal kepada anak-anak mereka. Okey, kalau kita lihat pada era terkini, pada zaman sekarang, ibu bapa ni ada satu sentimen lazim yang menganggap bahawa penyediaan wang ringgit mampu untuk mengawal anak-anak mereka ni untuk mendapatkan keselesaan yang lebih berbanding mereka memberi kesejahteraan emosi seperti mereka mengamalkan sikap mengambil berat ataupun berkasih sayang antara ahli keluarga. Contohnya penyediaan gadget ataupun motosikal kepada anak-anak ni mendorong anak-anak ataupun remaja untuk melakukan kegiatan merempit. Okey, seterusnya kita boleh lihat daripada kesan cara hidup ataupun persekitaran remaja. Ya benar, kebanyakan remaja yang berpendidikan rendah ni dialah yang terlibat dalam gejala merempit. Yang mana kalau kita tengok gejala merempit ni, dia adalah mereka ni hidup dalam berkumpulan dan melakukan contoh seperti aktiviti perlumbaan haram. Mereka ni bangga dan seronok dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka sesama mereka. Jadi kita dapat lihat bahawa daripada segi persekitaran golongan-golongan merempit ni, mereka ni kurang penghayatan dan pengamalan didikan agama yang mana dia mendorong kepada keruntuhan akhlak. Okey, pembentukan sahsiah yang tak baik ni dia sebenarnya berpunca daripada persekitaran mereka yang kurang sihat. Kalau kita nampak pengamalan agama yang elok, dia akan membentuk satu kepribadian yang sempurna, sama ada daripada sudut akidah, ibadah ataupun adab yang membentuk personaliti seseorang. Seterusnya kita lihat pula daripada sudut kesan. Yang pertama, kesan jenayah negara semakin bertambah. Okey, kes jenayah negara ni seperti kes kecurian, kes gejala lumba haram. Masalah merempit ni juga dia akan menyebabkan meningkatnya masalah jenayah lah. Merompak ke, menyamun dan sebagainya. Okey, kesan yang kedua pula, orang awam berasa tidak selamat yang mana masa kemalangan dan berlakunya kadar kematian di jalan raya. Okey, apabila kita lihat remaja yang merempit ni,
dia sebenarnya boleh mengganggu kehidupan masyarakat. Masyarakat akan merasa tidak selamat lagi lah apabila berada di jalan raya. Sebab apa? Sebab takut bertembung dengan dengan remaja yang melakukan aktiviti merempit. Dalam sesetengah kes pula, ada setengah remaja yang merempit ni membuli pengguna jalan raya yang lain. Okey, seterusnya kesan yang ketiga adalah meruntuhkan akhlak dan menjatuhkan imej agama serta negara. Yang mana kita akan pandang serong lah. Agama Islam mungkin akan dipandang serong. Negara Malaysia akan dipandang serong oleh masyarakat dan juga daripada negara luar. Kalau kita tengok kesan-kesan yang timbul daripada gejala merempit ni akan menyebabkan keruntuhan moral dalam diri seseorang. Dia macam mana dia boleh menjejaskan imej golongan remaja dan negara? Misalnya Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik ini ataupun pelbagai bangsa. Contoh bangsa Cina akan memandang rendah kepada bangsa Melayu kerana anak-anak Melayu ini khususnya dia banyak terlibat dengan gejala-gejala merempit berbanding anak-anak Cina. Jadi perbuatan sebegini dia akan dipandang rendah lah oleh masyarakat setempat. Dan kesan yang keempat adalah menggalakkan remaja untuk melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang negatif yang lain. Contohnya seperti lumba haram, mengambil dadah, melepak dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat setiap perkara-perkara yang negatif ataupun dianggap sebagai kes jenayah di negara ini, dia bagi risiko yang besar kepada anak muda khususnya. Seterusnya kita lihat pula kepada gambar yang telah dipaparkan. Okey. Jadi menerusi buletin ataupun berita yang telah dipaparkan, iaitu 2 remaja merempit ditahan dalam Op Samseng dan juga merempit yang tak ingat dunia. Seperti kita tahu, Op lumba haram sering dijalankan oleh pihak berkuasa, contohnya seperti pihak polis dan juga polis trafik. Yang mana tujuan dia adalah untuk membanteras gejala mak rempit ataupun pelumba haram di sekitar jalan-jalan yang sering menjadi lokasi utama bagi merempit ini. Contohnya seperti di Kuala Lumpur lah, di ibu negara. Seperti kita boleh hubung kaitkan dengan hubungan etnik di Malaysia, kita dapat bagi penekanan menerusi penggubalan rukun negara. Aspek hubungan etnik dalam konteks rukun negara ni kita dapat lihat daripada prinsip pertama dalam rukun negara, termasuklah kepercayaan kepada Tuhan, yang mana prinsip dalam rukun negara ni dia merupakan medium yang efektif dalam mewujudkan persefahaman antara masyarakat yang pelbagai kaum ataupun yang berlainan jantina. Seperti yang saya dah cakapkan tadi, merempit ni, aktiviti merempit ataupun gejala-gejala yang tidak elok akan dipandang rendah oleh masyarakat yang lain. Contohnya apabila anak-anak Melayu melakukan kegiatan merempit, jadi benda tu akan dipandang serong oleh masyarakat-masyarakat berbangsa lain seperti China dan India yang kita tengok tak kerap pun terlibat dengan gejala-gejala seperti ini. Jadi pengamalan rukun negara mestilah dihadam oleh anak-anak Melayu khususnya untuk meningkatkan jati diri mereka supaya mereka ni berpegang teguh dengan nilai-nilai murni dan kepercayaan yang telah ditanam dalam agama. Sebab apa? Sekiranya masyarakat berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama masing-masing, tak kiralah Melayu, Cina ataupun India, secara tidak langsung mereka akan dapat membentuk satu kehidupan yang harmoni dan selesa. Selain itu, gambar yang dipaparkan ini juga melihatkan bahawa golongan-golongan yang sering terjebak dengan aktiviti merempit ni, kita dapat lihat dalam kalangan remaja yang berusia 15 tahun ke atas ataupun pelajar-pelajar sekolah lah. Pelajar-pelajar sekolah ni dia sebenarnya sangat terdedah dengan aktiviti-aktiviti yang tidak elok. Kalau kita dapat lihat dalam sistem pendidikan negara kita sendiri, keharmonian dalam kepelbagaian agama juga turut diberi perhatian. Contohnya perkara ni kita dapat lihat menerusi penekanan ataupun pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM yang sering menekankan aspek kerohanian, sikap dan juga nilai
sebagai salah satu tunjang dalam sistem pendidikan negara, seperti mana yang telah terkandung dalam Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Isu yang saya nak tekankan dekat sini adalah generasi yang berpendidikan tidak akan melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh masyarakat seperti kegiatan merempit ini sendiri. Sebab apa? Kerana melalui pendidikan, kita telah diadaptasi dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai murni, kepercayaan-kepercayaan agama, tak kiralah agama sama ada agama Islam, Buddha ataupun mana-mana agama, kerana setiap agama menekankan kepada kesejahteraan dan juga hormat, sifat hormat menghormati antara masyarakat. Jadi murid yang berpendidikan dia tidak akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak elok. Kerana itu pentingnya pendidikan yang telah diusahakan oleh kerajaan daripada dulu sehinggalah ke zaman sekarang, yang mana kita tahu setiap pelaksanaan kurikulum yang diadakan di sekolah ini sebenarnya membentuk satu jiwa ataupun satu individu yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Angels sent from up above, you know you make my world light up. When I was down, when I was hurt, you came to lift me up. Life is a drink and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, it came to rain and flood. I'm feeling drunk and high, so high, so Baik, seterusnya melalui graf yang telah dikemukakan mengenai jumlah kemalangan jalan raya dan kenderaan yang terlibat di Malaysia daripada tahun 2003 hingga 2012, kita dapat lihat bahawa setiap jumlah kemalangan ataupun jumlah kenderaan yang terlibat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jadi hal ini bermakna kita perlulah ada kesedaran secara berterusan dalam kalangan diri remaja khususnya, kerana mereka inilah yang menguasai jalan raya ataupun jalan-jalan di sekitar tempat, di suatu tempat lah. Jadi macam mana kita nak bagi kesedaran kepada generasi awal ini? Semestinya daripada peranan guru ataupun pihak sekolah lah, yang mana setiap guru ini berperanan sebagai penggerak kepada masyarakat, sebagai ejen sosialisasi yang baik, dan juga guru ni dia merupakan satu bentuk pemudahcaraan berfungsi untuk membentuk nilai-nilai yang baik dalam kalangan generasi muda. Jadi apabila kita sebut mengenai guru sebagai ejen sosialisasi, fungsi utama bagi sekolah adalah untuk memberi pendidikan dan latihan sebagaimana yang telah ditentukan oleh kerajaan. Pendidikan ni kita anggap sebagai satu proses lah untuk membentuk seseorang manusia tu untuk berfikir dengan lebih rasional dan juga mempunyai daya tahan yang lebih lasak lah. Jadi setiap latihan ataupun kemahiran teknikal yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang melibatkan contohnya kegiatan psikomotor, dia bagi peluang kepada setiap murid ni untuk memperkembangkan bakat-bakat mereka ke arah bidang-bidang yang sesuai. Contohnya kalau murid mempunyai kepakaran dalam bidang teknikal ataupun automotif, jadi mereka boleh terlibat dengan gejala-gejala yang baik yang melibatkan kenderaan bermotor selain daripada aktiviti merempit. Contohnya mereka boleh mengusahakan
kegiatan-kegiatan yang melibatkan industri automotif, yang kenderaan-kenderaan besar. Jadi, ini merupakan antara cara macam mana kita nak elakkan ataupun kurangkan jumlah kemalangan jalan raya dan kenderaan yang terlibat di Malaysia. Kerana graf semasa menunjukkan bahawa setiap tahun semakin bertambah bilangan-bilangan jumlah kemalangan yang berlaku di Malaysia. Jadi guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan semata-mata, yang mana dia juga yang boleh mempengaruhi remaja. Kerana apa? Gejala rempit ni hanya mendatangkan satu benda yang memudaratkan, iaitu membahayakan penunggang ataupun lebih tepat dia akan lebih membahayakan pelumba haram tersebutlah. Tetapi jika diteliti dengan betul, aktiviti yang tak bermoral ni dia datangkan pelbagai masalah pada individu, masyarakat, agama dan negara. Dan juga akhirnya dia akan bagi kesan yang negatif lah kepada aktiviti sosial, ekonomi dan juga politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya Nur Syamimi binti Sepian akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya Nur Adibah Afifah binti Ahmad berkaitan isu keruntuhan akhlak yang kami kupas, iaitu isu rempit dalam kalangan remaja. Di sini, kita sudah sedia maklum bahawa peranan daripada semua pihak amat penting dalam menyelesaikan isu rempit dalam kalangan remaja. Akan tetapi, peranan daripada ibu bapa, guru, pihak sekolah dan kerajaan sangat memainkan peranan dalam usaha untuk menyelesaikan isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Di sini, kami sertakan 5 cadangan penyelesaian untuk menangani isu merempit dalam kalangan remaja. Yang pertama, peranan dan tanggungjawab daripada ibu bapa. Yang kedua, penguatkuasaan undang-undang dengan lebih efektif. Yang ketiga, menyediakan kemudahan litar lumba untuk golongan muda-mudi. Yang keempat, menyediakan lebih banyak kemudahan sukan dan rekreasi. Dan yang terakhir, motivasi dan kaunseling. Berdasarkan cadangan penyelesaian yang telah kami berikan, ia memainkan peranan guru, ibu bapa dan juga kerajaan dalam menangani isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Cadangan penyelesaian yang pertama adalah peranan dan tanggungjawab daripada ibu bapa. Ibu bapa memberikan kasih sayang yang mencukupi. Kasih sayang dan perhatian yang secukupnya perlu diberikan kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka merasai bahawa mereka ini dikasihi dan dihargai. Jangan terus membiarkan anak-anak menjadi liar kerana tanpa kasih sayang yang mencukupi oleh ibu bapa kepada anak-anak, mereka akan merasa terabai dan bebas melakukan apa sahaja. Seterusnya yang kedua, ibu bapa seharusnya meluangkan masa bersama anak-anak mereka. Ini kerana ibu bapa perlu mengambil tahu dan sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak mereka dan ini akan membuatkan anak-anak mereka lebih selesa dalam menceritakan masalah mereka. Yang ketiga, ibu bapa juga harus menjadi rakan dan pendengar yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa yang memiliki anak remaja hendaklah menjadi rakan kepada mereka. Ini adalah kerana untuk memudahkan anak-anak supaya berkomunikasi dalam menyelesaikan apa jua masalah yang dihadapi. Ibu bapa juga digalakkan untuk merancang aktiviti bersama anak-anak ketika waktu hujung minggu dan sebagainya. Ini adalah untuk menggalakkan hubungan antara ibu bapa dan juga anak-anak. Seterusnya, cadangan penyelesaian yang kedua dalam menangani isu keruntuhan akhlak adalah berdasarkan peranan pemimpin ataupun kerajaan itu sendiri, iaitu melaksanakan penguatkuasaan undang-undang dengan lebih efektif, yang mana pihak kerajaan boleh mengenakan hukuman kepada
pelaku ataupun pelajar yang melakukan jenayah. Ini dengan cara menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat serta hukuman yang lebih berat terhadap pesalah lumba haram, iaitu hukuman penjara mandatory setelah Seksyen 42 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dipinda. Dengan penguatkuasaan undang-undang yang lebih efektif, ini akan dapat menyelesaikan isu keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar. Seterusnya, menghantar ke sekolah pemulihan seperti sekolah Henry Gray. Kerajaan mengklasifikasikan mak rempit yang melakukan kesalahan berulang sebagai remaja yang bermasalah, dan ini membolehkan pihak kerajaan menghantar anak-anak ke sekolah pemulihan akhlak seperti sekolah Henry Gurney, yang mana sekolah ini akan memberikan kaunseling dan latihan kemahiran kepada anak-anak pelajar. Buat pengetahuan semua, sekolah Henry Gurney terdapat 5 buah sekolah di Malaysia. Yang pertama berada di Teluk Mas, Melaka. Kedua, Kota Kinabalu, Sabah. Yang ketiga, Keningau, Sabah. Yang keempat, Puncak Borneo, Sarawak. Dan yang terakhir di Wanita Batu Gajah, iaitu di Perak. Sekolah Henry Gurney ini adalah untuk membentuk sikap kepribadian dan sikap bertanggungjawab para pelajar ke arah kesempurnaan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan produktif kepada negara. Kemudian, cadangan penyelesaian dalam menangani isu keruntuhan akhlak berkaitan dengan isu rempit, pihak kerajaan boleh menyediakan kemudahan litar lumba untuk golongan muda. Pihak kerajaan boleh memperbanyakkan aktiviti lumba motor yang sah seperti Malaysia Cup Parade dan Pesta Pasti Honda. Ini adalah dapat mengasah bakat-bakat pelajar yang suka akan lumba motor. Seterusnya, pihak kerajaan juga boleh mengadakan litar lumba motosikal di kawasan luar bandar. Ini adalah untuk mengelakkan berlakunya isu keruntuhan akhlak dalam isu rempit yang berlaku dalam kalangan remaja. Selain itu, bakat mereka juga boleh diasah secara profesional di tempat yang betul dan selamat. Ini adalah merupakan satu usaha yang baik dalam mengasah bakat ataupun minat pelajar berkaitan isu motor. Di samping itu juga, pihak kerajaan boleh menyediakan lebih banyak kemudahan sukan dan rekreasi kepada para remaja. Kita tahu bahawa para remaja ini suka melakukan perkara yang tidak berfaedah pada masa lapang. Bagi mengelakkan perkara itu berlaku, pihak kerajaan boleh menyediakan lebih banyak lagi kemudahan sukan atau rekreasi untuk kegunaan remaja maupun anak-anak muda supaya mereka dapat mengisi masa lapang mereka dengan beriadah ataupun dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh menyediakan lebih banyak padang bola, gelanggang badminton dan bola keranjang. Dan ini akan membantu mengurangkan remaja zaman sekarang melakukan perkara-perkara yang membuang masa. Seterusnya, ia juga membantu golongan remaja yang sihat tubuh badan dan mental agar tidak melibatkan diri dalam gejala merempit. Ini merupakan suatu usaha yang baik bagi mengawal ataupun menyelesaikan isu rempit dalam kalangan remaja yang semakin berleluasa. Cadangan penyelesaian dalam menangani isu keruntuhan akhlak. Yang terakhir, pihak sekolah perlu memainkan peranan dalam usaha menangani isu rempit dalam kalangan remaja. Oleh itu, pihak sekolah boleh memberikan motivasi ataupun kaunseling kepada para remaja yang melibatkan diri dalam isu rempit ini.
iaitu pihak sekolah perlu memberikan pendedahan kepada murid tentang bahayanya gejala rempit. Seperti yang kita tahu, isu rempit ini ataupun gejala rempit ini memberikan banyak kesan-kesan yang negatif kepada para pelajar, sama ada dari aspek kesihatan mental, fizikal, rohani atau maupun jasmani. Ini kerana rempit merupakan suatu isu yang tidak asing lagi dalam kalangan remaja. Maka dengan pendedahan kepada murid berkaitan bahayanya gejala rempit dalam kehidupan mereka, ini sekaligus akan meningkatkan kesedaran dalam diri mereka. Seterusnya, pihak sekolah juga boleh menganjurkan program-program kesedaran seperti kempen rempit ataupun apa-apa jua program yang dapat meningkatkan kesedaran murid berkaitan isu rempit ini. Seterusnya, guru juga berperanan dalam mengadakan sesi kaunseling dengan murid yang bermasalah. Ini sekaligus dapat mengurangkan isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja serta dapat mengatasinya dengan jayanya. Maka jelaslah di sini bahawa semua lapisan masyarakat memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani isu keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Seperti yang kita tahu, masalah ini kini kian meruncing dan kesepaduan semua pihak merupakan kunci yang dapat menyelesaikan segala permasalahan ini. Oleh itu, kita janganlah terlalu menyalahkan dan menuding jari kepada golongan remaja. Sebaliknya, kita sebagai individu yang dewasa, bantulah golongan ini dengan profesional dan matang. Dekatilah mereka agar mereka merasakan diri tidak tersisih daripada masyarakat. Kerana sesungguhnya akhlak mulia dalam kalangan remaja dapat menjayakan perpaduan keluarga Malaysia. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.